Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat teruskan lagi kelas terjemah dan tafsir ringkas kita pada hari ini. Dan semalam ada beberapa soalan yang masih belum jelas. InsyaAllah saya akan jawab soalan tu selepas kelas hari ini. InsyaAllah ta'ala. Sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan aminu, berimanlah. Ini kata perintah, fil amar. Bima, dengan apa, bi dengan ma apa, anzaltu, anzaltu aku telah turunkan. Sebenarnya di sini anzaltuhu, ada ha di sini. Sebab ada ma sini dengan apa ni, ini menunjukkan perkara itu. Kepada hu di sini menunjukkan yang turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan lagi insya-Allah. Musaddiqan, yang membenarkan, lima bagi apa, ma'akum, ma'a bersama, ma'akum bersama kamu, wa dan la tidak, takunu kamu menjadi, jamak kamu semua menjadi, awalah yang terawal-awal, bahasa Melayu pun awal juga, kafir yang terawal kafir, bihi dengannya, wa dan la janganlah, tashtaru menjual, biayati dengan tanda-tandaku. Ayat ini ku di sini Allah Taala, tanda-tandaku, samanan, samanan nilai, qalilan yang sedikit, wa iya dan hanya kepadaku, fattaqun, fa maka takun kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sini ada beberapa yang ayat yang kita perlu jelaskan sebelum saya terjemahkan. Anzaltuhu di sini aku telah turunkan. Sebenarnya ada zamir di sini ha. Anzaltuhu sebab ada sini ma. Jadi maksudnya apa yang telah Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan, membenarkan, yang kamu sendiri telah membenarkan daripada apa yang ada pada kamu, ma'akum. Musaddiqan ni yang membenarkan. Ini semua dah biasa. Tashtaru, jangan menjual atau berubah. Tashtaru ni kita kalau kita bahasa Arab kita kata ishtara, kita bukan maksud saja menjual atau kita menukar barang pun dimaksudkan dengan ishtara. Sebagai contoh, dia bagi barang yang dia bagi kepada orang lain dan dia pilih barang daripada orang lain. Dia ambil pula barang daripada orang lain. Itu pun maksudnya ishtara. Menukar barang. Maksud membeli pun dia juga. Dia bagi duit, kemudian dia ambil barang. Duit dilepaskan, dia ambil barang. Ataupun macam zaman dulu sistem barter, dia lepaskan barang dia tertentu dan dia ambil barang lain. Contohnya, dia lepaskan dia punya beras dan dia ambil kambing. Macam itulah. Okay, itu maksudnya ishtara. Samanan ini maksudnya nilai. Kalau kalau nilai, kalau kita kata nilai lah. Kalau bahasa Arab, kalau kita nak menentukan nilai itu harga, dia ada sebut ba di sini. Bisamanan. Bisamanan rial, maknanya dengan harga RM1. RM1 dengan harga RM1. Tapi samanan di sini bukan menunjukkan dengan nilai mata wang. Tapi ini ada maksud lain. Sebenarnya nilai yang orang tukar, yang samanan kalian nilai yang sedikit. Ni samanan di sini bukan maksud nilai wang ringgit, bukan. Tapi nilai value sesuatu benda tu. Selalu kita cakap value dia tinggi, value rendah. Value dia, nilainya. Wa iyaya fatakun, ni insyaAllah nanti kita belajar dalam tafsir. Okey.
terjemahan dia dahulu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kepada apa yang aku telah turunkan, yang membenarkan dengan apa yang ada di tengah-tengah kamu, yang ada bersama dengan kamu. Dan wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi yang terawal kafir dengannya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah kamu semua harus bertakwa, harus rasa takut. Okey. Di sini berkaitan dengan ayat semalam mengenai Bani Israel. Allah SWT memerintahkan kepada mereka supaya beriman kepada apa yang telah diturunkannya, itu kepada Hu. Di sini ada, tadi saya kata ada zamir di sini Hu, iaitu kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Sebab ianya telah dibenarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Lima ma'akum maknanya telah ada, disebutkan, dinubuatkan daripada nabi-nabi terdahulu, ada di dalam Taurat dan Bible pun. Banyak kalau kita nak lihat kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nubuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, memang ada banyak. Jadi hari ini saya akan cuba sampaikan beberapa. Dia ada banyak tapi saya akan cuba sampaikan beberapa. Yang dimasukkan di sini musaddiqan lima ma'akum, iaitu mereka telah membenarkannya, nabi-nabi mereka telah membenarkannya tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nubuatan, ada pesyguri tentang, ada kabar suka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya saya ingin ambil sebentar, dari kitab Genesis, iaitu kepada Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nabi Ibrahim AS. Genesis bab 17 ayat 20. Saya bacakan. Minta maaf saya tak ada yang bahasa Melayunya, saya ada bahasa Inggerisnya, saya harap boleh faham. And as for Ismail, I have heard you. Behold, I have blessed him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes and I will make him a great nation. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawa kepada anaknya Ismail juga alaihissalam akan diberi kurnia, akan diberkati, dan anak keturunannya akan melimpah, akan banyak. Kemudian daripada mereka akan lahir 12 sardar, maknanya 12 orang pemimpin, dan akan menjadikannya bangsa yang hebat. Janji ini juga sebenarnya ada kepada Ishak alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, mereka tidak boleh menafikan ayat ini. Mereka tidak boleh menidakkan ayat ini, nubuatan ini. Mereka sepatutnya menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebagaimana kepada Bani Ishak lahir ramai anak keturunan menjadi bangsa yang besar, dan daripada Ishak alaihissalam lahir pula nabi-nabi dan raja-raja. Sebagaimana berkat ini, kurnia ini telah dilimpahkan kepada keturunan Ishak alaihissalam, Bani Ishak, begitu juga janji Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada Bani Ismail alaihissalam. Sebagaimana Bani Ishak telah menikmati kurnia berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Bani Ismail pun akan, gilirannya akan sampai untuk menikmati nikmat-nikmat kerohanian ini. Tetapi mereka menolaknya. Mereka kata banyaklah alasan, saya nanti jadi panjang pula kelas ni nanti. Salah satunya mereka katakan dia bukan anak yang sah lah,
macam-macam lah mereka buat pertuduhan. Itu nantilah kemudian. Itu salah satu. Ada banyak. Kemudian tanda yang kedua melalui kitab Taurat juga. Masih lagi di Genesis bab 16 ayat 10 hingga ke 12. Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendant exceedingly, so that they shall not be counted for multitude. And the angel of the Lord said to her, Behold, you are with child, and you shall bear a son. You shall call him name Ismael, because the Lord has heard your affliction. He shall be a wild man, his hand shall be against every man, and every man's hands against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Jadi ini ayat ini menggambarkan bahawa kepada Hajrah, malaikat Jibril telah datang kepada Hajrah memberitahukan bahawa dia sedang mengandung seorang anak yang nanti harus diberi nama Ismail. Dan anak ini akan membesar dengan cemerlang dan akan ada orang menentangnya, dan tapi dia akan tetap berjaya. Lebih kurang macam tu. Jadi ayat ini, nubuatan ini walaupun kepada Hajrah, tapi ini melambangkan bahawa sama juga kepada Nabi Musa AS. Bahawa kepadanya akan ada anak nama Ismail yang nanti akan menjadi maju, berjaya. Kan? Ramai akan jealous dengan dia, ramai akan menentangnya, cemburu dengannya. Jadi ini pun ada dalam kitab Taurat Genesis. Ini yang disebutkan musaddiqal lima ma'akum tadi. Kemudian saya cuba nak bawakan satu lagi. Okey, Genesis juga ayat bab 22 ayat 17 dan 18. In blessing I will bless you and multiply. I will multiply your descendant as the star of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendant shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nation of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Ini kepada Nabi Ibrahim, bahawa anak keturunannya akan diberikan kurnia, akan berkembang maju dan akan masuk ke pintu-pintu musuh, akan berjaya di sana. Jadi ini yang disebutkan musaddiqal lima ma'akum, yang Quran kitab mereka telah membenarkannya tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam mereka akan diberikan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi biasalah mereka selalu menolak, memberikan pelbagai alasan bahawa Ismail ini bukan anak yang betul lah, anak daripada gundik, kan? Jadi sebenarnya anak gundik ke, anak diraja ke, kalau mereka dah kahwin secara sah, jadi anak keturunannya tetap sah. Ya kan? Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti akan sempurna. Kalau katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak datang, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa anaknya Ismail akan diberikan kurnia, akan berjaya, ini akan menjadi batil. Apakah kita sanggup mengatakan nubuatan daripada Ibrahim alaihissalam itu dusta? Kalau orang Yahudi atau dengan Kristian atau Nasrani menolak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna mereka sanggup mendustakan nubuatan yang Nabi Ibrahim alaihissalam telah sebutkan. Ini ada dalam kitab mereka. Okey, saya tak nak bahas panjang, saya dah bagikan beberapa contoh tadi. Kita teruskan pada ayat seterusnya. Wala takunu aw wala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi yang terawal kafir. Sini ada orang perbahaskan. Di sini jamak
wala takunu, janganlah kamu semua. Awala yang terawal, tapi di sini singular, kafir. Kalau jamak kafirun, tapi di sini singular pula. Jadi secara ringkasnya ada ilmu nahu yang mengatakan kalau sini di jamak wala takunu yang itu nakrah, bila jamak bila ada kafir, ada yang mengatakan, ini saya tak nak pergi mendalam lah sampai kepada saraf nahu yang begitu mendalam. Jadi mereka mengatakan sebenarnya dua-dua boleh maksudnya. Maksudnya di sini singular pun boleh, maksud di sini jamak pun boleh. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa bila di sini jamak, sini kafir, maksudnya mereka semua itu jangan jadi yang terawal kafir, maknanya orang yang pertama lah. Yang pertama sekali kafir. Jadi dia seorang yang pertama. Jadi bukannya maksud dia pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang terakhir pun tak kafir. Tapi ini gaya bahasa seperti itu. Jangan yang kamu jadi yang terawal yang kafir. Dan menurut Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pendekatan beliau pula mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan, sebentar jadi beliau mengatakan bahawa yang dikatakan ini kepada Bani Israel atau orang Yahudi tadi, bahawa mereka tahu benda ni. Mereka tahu kebenaran tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sedar itu ada memang tercatat jelas dalam kitab mereka. Tetapi kalau mereka sengaja menolaknya, itu merekalah yang paling awal kafir. Kalau orang yang tidak mendapat kitab, yang tidak tahu kitab Taurat, yang tidak dengar nubuatan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh saja silap kerana mereka tidak tahu. Dan dosa untuk orang yang tidak tahu mungkin beza dengan orang yang tahu. Tetapi Yahudi di sini, orang Bani Israel ini, ya, yang pegang percaya kitab Taurat dengan Bible ini, mereka tahu. Tetapi kalau mereka yang sengaja menolaknya, maknanya mereka lah yang awal sekali menolaknya. Kalau orang yang tak tahu itu mungkin ada tapi tidak seteruk orang yang tahu tapi tidak mau menerimanya atau sengaja mengingkarinya. Itu sifat mereka. Wala tashtaru, jangan kamu menjual bi ayati samanan qalila. Jangan kamu, tadi saya dah katakan dalam hal lugat, dalam pecahan makna tadi, tashtaru ini menukar. Tashtaru ini maksudnya mereka menukar. Mereka menukar yang baik mereka tak mau, tapi mereka memilih yang buruk. Macam itulah. Mereka campakkan yang baik dan mereka terima yang buruk. Ini maksudnya. Tashtaru bi ayati, tanda-tanda Allah tu lah mereka tak mau terima. Mereka campak tapi mereka ambil yang lain. Untuk apa dah? Samanan qalila. Dengan nilai yang rendah. Jadi nilai di sini seperti saya katakan tadi bukannya nilai macam jual barang itu. Tetapi nilai yang dimasukkan di sini kebenaran itu. Value atau nilai kebenaran itu sebenarnya sangat tinggi. Tapi mereka tidak mahu memperindahkannya. Jadi mereka terhalanglah daripada berkat-berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka memilih kesesatan daripada kebenaran. Jadi bila dikatakan samanan qalila di sini, ini menunjukkan mereka menolak kebenaran dan menerima keburukan dengan nilai yang rendah. Mereka menilai yang rendah sebab tu mereka memilih dunia. Mereka lebih utamakan dunia daripada kerohanian. Itu yang dimasukkan di sini samanan qalila. Sebab dalam Al-Quran pun ada disebutkan, sebentar Qul mata'ud dunya qalil. Bahawa katakanlah perbekalan di dunia ini hanyalah qalil. Maknanya perkara-perkara yang di dunia ini sebenarnya qalil. Jadi maksudnya samanan qalil, mereka memilih dunia. Ini sebenarnya maksudnya sebenarnya mereka memilih dunia daripada memilih kerohanian. Daripada memilih
tanda-tanda dari langit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka lebih suka merayap di bumi, menjadi hamba di dunia ini. Wa iyaya fattakun, wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah kamu semua harus bertakwa. Ini sama juga gaya bahasa ini pun, tulisan seperti ini pun sama seperti di atas, fattakun wa iyaya farhabun, semalam saya sudah jelaskan. Hampir sama saja. Farhabun, mereka takut dengan rasa hormat, rasa sayang kepada Allah Subhanahu Taala. Begitu juga ayat Allah Taala menyebut sepatutnya hanya kepadakulah kamu harus rasa takut, rasa hormat, rasa cinta daripada apa yang telah Allah Taala kurniakan, berikan petunjuk kepada mereka. Sepatutnya mereka berterima kasih, bukan menolak. Ini yang maksudnya fa iyaya fattakun, sama juga macam yang semalam saya telah jelaskan, wa iyaya farhabun. Okay. Seterusnya, wa dan la, janganlah talbisu, kamu mencampurkan al-haqqa, kebenaran, bi dengan al-batil, dengan yang batil. Wa dan taktumu, kamu sembunyikan al-haq, kebenaran itu, wa antum, dan kamu itu ta'lamun, mengetahuinya. Jadi ini semua kita dah tahu, cuma labisu lah. Labisu ini maksudnya mencampur adukkan. Mencampur adukkan, ya tak kira lah. Campur adukkan kebaikan dengan keburukan. Itu pun juga dimasukkan dengan labisu. Okay. Taktumu, kamu sembunyikan. Ini taktumu, mereka sembunyikan. Okey, lain semua dah tahu. Jadi terjemahannya yang mudah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampurkan kebenaran dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu itu mengetahuinya. Jadi di sini ini keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Talbisul haqqa bil batil. Mereka mencampurkan benda yang hak dengan yang batil. Mereka dapat nubuatan, dapat tanda bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tetapi kadang-kadang mereka sengaja untuk menolaknya, mereka campurkan. Oh, tanda itu tak sempurna lagi lah. Oh, tanda itu menunjukkan benda yang lain lah. Macam-macam alasan mereka campur adukkan tanda-tanda itu. Dia kata tanda ini belum, tanda ini untuk Nabi itu, dan padahal tanda itu untuk Nabi yang sebelumnya. Mereka katakan ini untuk Nabi Muhammad, jadi tak sempurna, benda itu dah terjadi. Dan macam-macam yang mereka lakukan dalam mencampur adukkan benda yang hak dengan yang batil. Padahal mereka dah dapat, tapi mereka sengaja menolak dalil, menidakkan dalil itu, mencampur adukkan. Sebagai contoh dalam ulama zaman sekarang ini pun kita lihat bagaimana tanda Imam Mahdi alaihissalam tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Mereka beri alasan padahal dah jelas bahawa akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari di awal bulan, kemudian di pertengahan bulan. Tapi mereka buat alasan, kata ini bukanlah dia terjadi 13 hari bulan, sepatutnya 1 hari bulan. Mereka campur adukkan. Kemudian dia kata macam-macamlah alasan mereka berikan. Jadi bila mereka mencampurkan hak dengan yang batil, jadi yang rugi orang awam yang tak tahu. Jadi mereka terhalang daripada menerima kebenaran apabila fakta ini diputar belikkan oleh orang-orang ini. Orang-orang yang tahu tadi, orang-orang yang bijak pandai, ulama-ulama tadi. Jadi yang rugi masyarakat umum yang mereka kebenaran itu tidak sampai kepada mereka. Sebab kebenaran itu telah mereka campur adukkan, putar belikkan. Ini satu kesalahan diorang. Kedua, wataqtumul haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Ini kedua. Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka dah tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar.
Mereka dah nampak tanda. Malah mereka pun dah ada datang berjumpa dan bertanya. Kan? Ada satu riwayat mengatakan bagaimana ada satu ulama Yahudi, dalam hadis disebutkan dia dah telah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perjalanan balik mereka berbincang. Apa bicara tuan-tuan mengenai Muhammad? Jadi mereka kata semampu sekuat mungkin kita tolak. Sebab apa? Kalau kita menerimanya nanti kaum kita bunuh kita. Padahal mereka tahu. Memang benar, memang tahu. Inilah Nabi Muhammad yang telah dibuatkan dalam kitab mereka yang di sini. Memang betul. Nabi Muhammad SAW telah dinubuatkan. Tapi mereka sengaja sembunyikan, mereka balik, mereka katakan bukan. Dia bukan Nabi yang janjikan. Dia buat alasan lah. Nabi yang dijanjikan itu sebenarnya mesti daripada orang Bani Israel. Bukan daripada bangsa Arab. Mereka tak mau terima. Kemudian mereka putar lagi, mereka tutup, mereka kata bukan orang Arab. Sepatutnya bukan di Madinah. Tadi sepatutnya di Madinah. Kata dia mesti datang daripada Jerusalem. Mereka sembunyikan. Sekali lagi yang rugi orang awam. Mereka terhalang daripada kebenaran. Apabila ada ulama-ulama ini yang memutar belitkan fakta tadi, kebenaran tadi. Sama jugalah ulama-ulama sekarang. Bila Hazrat Imam Mahdi AS turun di India, mereka tahu itu betul tapi mereka sengaja buat alasan tidak. Dia tak mungkin turun di India, dia mesti dia turun di Arab juga. Dia buat alasan seperti itu. Dia tak mungkin orang India, dia mesti orang Arab. Jadi menyembunyikan. Ini mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Banyak tanda dan mereka tahu. Tapi mereka sengaja menyembunyikan. Jadi sekali lagi yang rugi orang awam. Kerana apa? Kerana mesej kebenaran ini tidak sampai kepada orang awam. Kerana orang-orang di atas tadi telah menyembunyikannya atau telah mencampur adukkannya. Sehingga kan kebenaran itu tidak sampai, tidak dapat difahami oleh orang-orang awam di bawah sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullah untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah saya akan sambung besok sebab saya yakin ada banyak soalan nanti dan saya perlu menjawab juga ada soalan yang kurang jelas semalam. Nanti kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.